Ya. Betapa tidak syariat senantiasa ditetapkan dengan prinsip keadilan, yakni meletakkan sesuatu pada tempat dia, pada kedudukan yang sewajarnya. Ini nama keadilan. Apa dia keadilan? Ialah meletakkan sesuatu pada kedudukan dia yang sebenar, pada paksi dia yang sebenar. Ini nama keadilan. Bila kita tak letakkan dia pada kedudukan dia, paksi dia yang sebenar, dia akan menjadikan kerosakan dalam kehidupan ini. Apa kerosakan dia? Tak puas hati, dendam, dengki, bermacam-macam akan timbul daripada hati dia, dengan sebab tidak meletakkan sesuatu pada paksi dia. Sebab itu tuan-tuan tengok, apa pun kalau tak letak pada tempat kedudukan dia yang betul, dia akan merosakkan perkara yang lain. Tuan-tuan cuba tengok, mekanik pun sama tuan-tuan kan. Dia letakkan betul-betul tempat asal dia. Sikit je lari tuan-tuan, jahanam habis. Jangan silap sikit ya. Saya tu mekanik ni tuan-tuan, dia masuk elok ya. Gigi dia masuk tepat pada tempat dia. Lari je sikit, masalah. Masalah sebiji kereta tuan-tuan. Dia bukan masalah itu ya, masalah sebiji kereta. Begitu juga dengan hukum hari ini, keadilan hari ini. Kita letakkan pada tempat yang sebenar. Kalau kita salah letak, kehidupan itu rosak, sebab akan timbul bermacam-macam penyakit yang menyusul. Nama pun tak adil. Bila tak adil, timbullah marah ada. Bila dah marah, dendam. Bila dendam, macam mana cara nak melepaskan dendam kita ni? Sebab itu dia kata demikian pula dengan kehidupan ini, ia pun berjalan sesuai dengan konsep keadilan itu. Allah letakkan dia, gunung ada tempat dia, bulan, bintang, matahari ada tempat dia, semua ada tempat dia. Paya, semua ada tempat dia. Kita jangan usik tempat-tempat ni, sebab Allah Ta'ala dah letakkan. Bila usik je, masalah datang masalah. Sebab itu Allah Ta'ala bagi peraturan dalam kehidupan manusia sendiri. Ini kehidupan manusia, ni tak boleh buat, ini boleh buat, ni tak boleh buat, ini boleh, ini jangan. Semua dia dah susun. Pasal itu, bila kita ubah dia, tempat-tempat dia jadi rosak dalam kehidupan. Macam solat juga, mesti letak tempat dia. Rukuk ada tempat dia, sujud ada tempat dia. Bukan boleh letak tentu orang. Waktu rukuk pergi sujud, waktu sujud pergi rukuk. Ada tempat dia. Kadang-kadang sikit je silap pun habis semua, rosak. Contohlah tuan-tuan kan, tapi kita ni mengaji, orang mengaji ni ialah, kita jenis mengaji kitab besar-besar ni kan, hebat-hebat lah. Saya baru ni orang panggil ngajar kitab, saya ilmu tak ada, kau panggil buat apa aku? Saya pun sampailah masjid dia, masjid hebat tuan-tuan kan. Orang elit-elit ni memanglah gerun tengok masjid dia pun kitab, Masya Allah, yang berjilid saja. Saya suka tengoklah, sebelum masuk tengok siapa guru yang pernah ngajar kat sini. Tengok datuk, doktor, profesor. Ni bukan level aku ni kan. Tengoklah guru ni Profesor Madya, mampus. Ni pula pensyarah kanan. Ni bukan tempat aku ni, salah masuk ni. Dia orang ni salah panggil aku ni kan. Mula dah duk dak. Yalah, dia kalau macam orang alim duduk depan kita lah kan, gagap tuan-tuan. Walaupun kita ustaz juga, tapi yang duduk depan kita tu dia lebih alim, gagap. Tiba-tiba mufti wilayah duduk depan, mampus. Nak cakap pun sebut tak kena dia buat. Ini biar betul kan, yang kau ni pun datang pasal apa kan. Jadi kita pun tengok-tengok nama, tak boleh jadi ni. Tapi kau panggil aku buat apa kan? Kitab yang dia mengaji semua hebat-hebat. Minhajul Abidin, Wasiat Imam Ghazali, kitab Syarah Hikam. Aku cakap, ini tak boleh jadi ni kan. Kitab Sahih Bukhari, umur lah kan.
Aku pun dah mula dah kan masuk. Nak balik ke nak masuk? Nak balik ke nak masuk? Masuk lah. So bawa kitab satu. Bawa lah kitab. Apa kitab saya bawa? Kitab Safinatun Najah fi Ilm al-Fiqh oleh Syekh Salim Sumair, Hadramaut, Yaman. Kitab agak dah lah murah kan. Kitab nipih lah kan. Kita mengaji dulu punya zaman tahun 70-an tu. Kitab harga 70 sen kan. Boleh cabut-cabut punya kertas kan. Kertas kena air sikit hancur. Kita mengaji jenis tu akan dikau-akan daku punya kitab. Jadi saya pun bawa lah kitab tu, sebab sekarang ni kitab tu dah ada yang terjemahan baru. Dulu bahasa Arab aku pun bawa lah. Bila nak mula ngajar, satu hamba Allah ni datang, Ustaz, berkitab mana? Kata lah. Oh sudah aku cakap, Ustaz dah bawa kitab tak? Aku bawa kitab tu je. Ada lah tuan, tapi kitab ni je. Dia pun tengok, kitab apa ni Ustaz? Alah, ini kitab ngaji yang budak-budak punya. Allah Ustaz, tak ada kitab lain lah. Sudah aku cakap dia ni. Kenapa tuan? Bab apa ni Ustaz? Aku ceritalah, ini cerita bab solat, bab bersuci, bab pengurusan jenazah, bab puasa, bab zakat. Allah Ustaz, kita ni bukan level itu dah Ustaz. Kitab lain tak ada. Kitab pula RM7 harga. Sebab tu saya ini je boleh ngajar tuan. Saya yang lain tak pandai lah, ilmu tak ada. Tapi saya pun gerun juga nak ngajar masjid, sebab yang ngajar sini semua hebat-hebat. Semua pensyarah kanan semua, UKM kan, UPM, UM. Oh ini gila apa-apa ni kan. Tapi macam ni lah saya kata, kalau nak suruh juga saya ngajar, ni je saya boleh ngajar. Okey lah Ustaz cakap je lah. Kalau dia orang boleh terima kan, okey lah. Kalau tak boleh terima, kena tukar lah kitab ni. Boleh. Aku pun muqaddimah nak ajar, aku pun tunjuk lah ni kitab aku cakap. Kita ngaji kitab ni. Kitab apa ni Ustaz? Dia kata dia. Saya kata ini kitab bahas tentang fiqh lah. Safinatun Najah fi Ilmi Fiqh oleh Syekh Salim Sumair. Tak pernah dengar pun Syekh ni. Kau tu apa yang pernah dengar? Tak pernah dengar pun, gaya je macam pernah dengar. Arab tak pernah pun kan. Dia pelekehnya aku tunjuk kitab tu. Ustaz, itu kitab 3 hari boleh habis, kata dia. Boleh aku cakap 3 hari boleh habis. Aku ngaji kitab tu pun 7 tahun. Dia 3 hari je mentang-mentang yang ngajar kau profesor semua, kau pelekeh aku. Tak apalah aku cakap. Kalau tak setuju kitab ni, tak setuju tak apalah, saya tak pandai kitab lain. Tu dia pelekeh lah saya. Dia kata tak ada yang besar sikit Ustaz. Balik-balik bab suci, bab solat. Bab solat ni Ustaz, kita orang dah lama sembahyang, bukannya baru. Dah tahu solat ni Ustaz. Aku pun tanyalah, oleh kerana tuan dah pandai bab solat, saya ingat saya nak tanyalah sikit dulu. Sebab kalau tuan boleh jawab, saya tak payahlah ngajar masjid ni. Tapi kalau tak boleh jawab, saya ngajar kitab lah, sebab menunjukkan tuan-tuan masih bodoh lagi. Aku dah balu Islam pun. Aku bagi seluruh. Maknanya kalau tuan tak boleh jawab, artinya tuan larap gaya je lah, tapi keadaan sebenarnya masih bodoh. Aku pun tanya ni, tuan nak tanya, solat ni ada berapa rukun? Pakat tengok sama-sama kawan dia kan. Ini soalan tanya. Ustaz, itu bukan soalan Ustaz, itu baca satu pun tahu. 13 Ustaz. Yalah, okay, alhamdulillah. Pandailah saya kata. Antaranya Fatihah, betul tak? Betul lah, rukun Fatihah. Okey, kerana tuan kata Fatihah tu rukun, mesti baca betul-betul tau. Nak tanyalah, dalam Fatihah ni ada berapa tasydid dia? Sabdu dia ada berapa? Nak baca nak tahulah kan, mesti nak tahu. Kalau tak, main redah je kerang, macam mana? Sampai tersabdu dia pun tak tahu berapa banyak, kat mana kita minta tu, main tutuh je. Sedangkan tu rukun. Perlu ke Ustaz? Perlu. Tanya imam, perlu tak imam? Perlu. Dia mesti tahu. Kalau imam baca kuat tak apalah. Ini jenis baca seorang-seorang perlahan ni. Alhamdulillah. Ya ke? Saudara ladzina betul. Wah, din amin. Tiba-tiba lin amin je. Macam tu rukun. Jadi saya nak tanya tuan-tuan, saya kata berapa
tasdid dalam suratul Fatihah. Mana pula ingat ustaz, tak pernah dikira lah tu, kata dia. Apa nak kira, janji baca betul. Macam mana tuan kata tuan baca betul, sedangkan tuan sendiri pun tak tahu tasdid tu kat mana, sabdu tu kat mana. Macam mana tuan kata betul? Tak apalah, tuan tak boleh jawab, saya tahu tuan tak boleh jawab, saya kata. Soalan kedua lah, payah sangat, saya kata ni soalan paling senang lah. Takbiratul ihram tu rukun ke tak? Betul dia tanya saya. Yang angkat tangan tu Ustaz kan itu? Yang angkat tangan tak payah cerita, kalau orang kudung nak angkat nama. Saya kata takbiratul ihram. Faham tak apa beza takbiratul ihram dengan angkat tangan ni? Mana yang kata takbiratul ihram? Yang angkat tangan tu. Allah tu. Yang angkat tangan tu. Kalau kudung? Dua-dua tangan tak ada tu je. Allahu Akbar. Mana takbiratul ihram? Yang dia sebut tu menentang apa? Okey, saya tanyalah takbiratul ihram tu rukun. Berapa syarat dia untuk mengesahkan takbiratul ihram yang kita angkat? Berapa syarat saya kata? Tuan ngaji kitab besar-besar ni. Ini Sahih Bukhari, Muslim, ini kitab Nail Autar, ini Subulus Salam, ini semua bulu murab, semua hebat-hebat ni. Berapa syarat takbiratul ihram? Kalau tak, tuan-tuan punya semayang diragukan lagi. Sebab syarat ini menentu keadaan solat kita ni. Kalau takbiratul ihram pun tak betul, tak sah, macam mana tuan semayang? Aku titik dah belahan kan. Aku dah agak dia memang tak boleh jawabnya kan. Memang tak boleh jawab pun, tahu dah. Berapa? Tuan kata, tadi saya bawa kitab ni, tuan kata, alah ini sehari bila habis. Okey, ini budak je satu boleh jawab. Saya tanya soalan ni. Berapa soalan ni? Berapa syarat takbiratul ihram? Pakak duk menung tengok. Maknanya saya kata, oleh kerana tuan tak boleh jawab, tuan-tuan ni masih bodoh lagi lah. Saya kata orang naik tangga pun tak pernah meloncat tangga kelima dulu. Dia mesti naik tangga pertama dulu. Universiti pun dia naik tahun pertama dulu, lepas tu tahun kedua, tahun ketiga kan. Dia mesti tahu macam tu. Tiba-tiba tahun 4 habis dah terus, bawa tenang. Dia pun menung kan. Macam saya kata, nak mengaji tak kitab ni? Tak pernah tengok kitab ni. Kau orang memang tak pernah tengok, aku cakap. Sebab kau ngaji kitab semua besar-besar semua. Mengaji atas-atas semua, bawah haram tak tahu. Ngaji pas sembahyang, Allahu Akbar, wuduk tak sah pun. Mayang apa? Mayang apa? Betul saya kata, nak mengaji tak ni? Mengaji Ustaz. Okey juga Ustaz, kitab ni okey juga kan. Kau dah tak boleh jawab, memang kau tak okey. Dulu, kitab tu dulu kitab Arab kan. Tinggal lagi dia terjemah bahasa dia tu tak apa seronok lah. Akan dikau, akan daku. Lepas tu nyonya tak ke mana-mana berterabur lah. Dhamir dia tu tapi mana entah. Dia akan nyo. Mana satu lah nyo ni dia. Ada satu soalan dah. Orang tanya saya, Ustaz, ada seorang ni berwuduk Ustaz, dia kata. Tiba-tiba datang seekor anjing menggigit kakinya. Batal tak wuduk dia? Cakap ni soalan ke apa benda kau tanya aku kan. Mula dalam kepala tak fikir apa. Dah gigit memanglah batal. Walaupun tak wuduk tak batal, tapi kau kena sama. Kau tak boleh sembahyang juga pun. Lepas tu saya fikir-fikir balik. Gigit kakinya. Nyo ni nyo ke orang ke nyo ke anjing? Dia tengok juga kan? Tengok. Sebab dia kata datang seekor anjing menggigit kakinya. Kaki siapa digigit? Kaki yang berwuduk ke kaki dia sendiri kan? Kalau kaki dia sendiri, apa kena-mengena dengan kita? Nya tu tak tahu, dhamir tu dia nak sebut kat siapa? Susah lah. Pasal tu kitab-kitab dulu banyak yang diharamkan sebab dia kata kitab ni tak betul. Bukan tak betul, nak baca tak pandai. Kitab tu hebat, tinggal lagi kita tak pandai baca, haram senang cerita. Habis cerita. Maka ada ulama, Ustaz Abdul Ghani Jabal Maraqi ni,
Dia terjemahkan dalam bahasa Melayu balik semula dengan perkataan yang mudah faham. Itu yang ditulis tu. Dia tulis dalam kitab tu yang mudah faham. Dan tapi kitab-kitab tu orang tak nak mengaji sebab kitab tu harga RM7. Macam tuan-tuan lah, mana nak ngaji kitab macam tu, malu lah. Mana? Kesalahan. Surah mana? Surah Rahmah. Oh, itu hebat-hebat diorang tu. Bunyi macam hebat tapi tak kena tanya lagi. Kau kena tanya gagal. Jadi tuan-tuan tu ni nak bagi tahu kan, kadang-kadang kita ni tak meletakkan suatu pada tempat dia lah, jadi masalah. Kita cuba mengaji betul-betul dulu yang bab-bab penting ni. Sebab itu tak selesai masalah. Mengaji kitab tasawuf tapi bab semayang tak betul, apa tasawufnya? Mengajilah bab tasawuf, bab hati ni, semayang tak betul. Kita pun pelik, dia ni semayang ngaji, semayang sunat kuat apa semua, tapi berdengki kuat juga. Aku tengok dia ni tak apa semayang juga. Ni sebabnya dia kata apa? Pasal itu kena letakkan, jangan main-main benda-benda macam ni. Walaupun ilmu tu kita nampak macam tak ada apa. Dan saya memang mengajar sekarang ni, saya mengajar kitab-kitab macam tu je. Beli kitab yang RM7 saya bawa. Orang gelakkan saya, lantaklah kau nak gelak-gelak lah. Aku tahu kau orang semua hebat-hebat semua. Kau semua hafal hadis punya, hafal Quran, hafal hadis, hafal ulama-ulama. Suka hati kau lah, aku tak hafal, aku baca kitab ni je. Kan? Itu aku tanya dia orang sembahyang Jumaat, apa syarat Jumaat? Tengangur semua. Ada syarat ke Jumaat ni Ustaz? Adalah syarat. Kau datang percuma ni dia apa? Tuan-tuan pergi cari kitab tu. Cari kitab Safinatun Najah fil ilmi fiqh. Dia ada 2 edisi, satu Rumi, satu Jawi. Jangan cari yang Arab sebab tak erti baca. Yang Rumi ataupun tapi yang Jawi pun tak erti juga sebab dah tak boleh baca Jawi kan. Baru nak buat 3 online dah tak boleh kan. Jadi tuan-tuan cari yang Rumi lah, baca Rumi, cari Rumi. Rumi ada, Rumi. Okey. Jadi manusia dia kata yang paling sengsara adalah mereka yang menjalani kehidupan ini dengan hanya mengikuti hawa nafsu. Bila ikut hawa nafsu, jahanam. Masing-masing hidup dengan ikut hawa nafsu, habis rosak. Sebab dia ada panduan dia. Hidup ni dipandu oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala letakkan keadilan itu berdasarkan apa? Quran yang aku turunkan kat Muhammad. Nabi yang aku utuskan untuk engkau. Ikut 2 ni. Ini neraca paling penting, neraca yang aku letakkan seadil-adilnya, sebaik-baiknya. Kau ikut 2 ni. Setelah aku bagi jaminan, kata Nabi, lan tadillu abada. Dia tidak akan sesat buat selama-lamanya. Dengan syarat, kau jangan ubah-ubah lagi. Kau ikut dia 2 ni. Kau takkan sengsara punya. Kau ikut 2 ni. Sebab inilah keadilan yang Tuhan letakkan sebagai satu peraturan dalam kehidupan dunia ni. Panduan kau Quran dan hadis. Dah. Ikut ni bahagialah hidup. Tapi kalau kau tinggalkan 2 ni, kau ikut hawa nafsu dan menuruti setiap dorongan emosi serta keinginan hatinya, maka sengsaralah kehidupan. Bukan dia seorang, tetapi dunia ini, negara itu, masyarakat itu sengsara semua. Kan? Dia macam rezeki tau. Kita semayang alhamdulillah, tiba-tiba bini tak semayang. Terhalangnya rezeki yang kita dapat pasal isteri tak semayang. Apa kena mengena pula dengan isteri Ustaz? Saya semayang, saya yang cari. Tuhan kata aku bagi kau buat apa? Tu yang nak makan rezeki tu aku tak bagi. Aku tutup semua sekali. Dengan kau aku tutup. Kita suami isteri semayang, anak tak semayang. Tuhan kata ni pun sama, aku tutup pintu rezeki ni buat engkau. Kalau aku bagi engkau, dah tentu kau bagi anak engkau. Anak engkau ni tak layak dapat rezeki dari aku, tapi kau bagi dia sebab tu anak engkau. Jadi untuk tu aku halang rezeki tu masuk. Sebab tu kita kena tanya anak kita. Telefon anak, kau kat mana? Kat asrama ya. Dah semayang belum? Belum semayang ni. Apa
Apa tunggu lagi? Pergi sembahyang. Jangan tanya, kat mana? Kat Selama. Dah makan belum? Tak payah tanya, melantak ni tak payah tanya. Melantak dia tahu. Kan? Kita kan telefon anak kan macam tu kan. Assalamualaikum, salam, kau kat mana? Kat hostel bah. Kan, kau dah sembahyang belum ni? Belum lagi bah. Kau nak tunggu apa nak sembahyang ni? Pukul berapa dah ni? Dah pukul 3. Tak sembahyang zuhur lagi? Kan? Zuhur semalam dah bah, hari ni belum. Cepuk pula tu. Tanya bab sembahyang dulu. Kan? Jangan tanya bab makan dulu. Kita ni banyak tanya bab makan, tanya ada duit tak? Aduh. Ni tak payah tanya tuan. Sembahyang ni tanya lu. Sembahyang belum? Kan? Sebab dia melibatkan rezeki yang kita cari. Saya kata tadi, dia ni meletakkan sesuatu ni, ikut Quran, ikut hadis ni, selamat kita. Jadi kita kena jagalah benda ni. Susah betul lah rezeki ustaz kita. Tanya, tuan sembahyang tak? Saya alhamdulillah sembahyang. Orang rumah? Orang rumah sembahyang. Anak-anak? Anak-anak tu lihat sekilas. Ni, balik pergi cakap ke anak-anak suruh sembahyang. Tak sembahyang, jangan bagi dia makan. Bukan rezeki aku, ni rezeki Tuhan. Kasar tak bunyi? Memang kasar. Kasar bagi orang yang tak mampu nak buat. Bagi orang yang degil lah, kan? Ada je jawapan dia mesti bantah punya. Tak boleh lah macam tu Ustaz. Manusia ni mestilah, jangan zalim Ustaz. So itu Tuhan bubuh dalam Quran surah Kahfi kan. Wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Dia ni manusia ni kalau dia tak bantah tak nama manusia lah. Memang sifat tu. Kita cakap elok pun dia mesti bantah punya. Ini bukan berlaku zaman ni, berlaku zaman Nabi. Nabi pergi ketuk rumah menantu siapa? Mas Ali. Tengah malam tu. Sana ibu buka pintu. Apa saya tak sembahyang? Main tahajud lah. Allah Ta'ala tak panggil aku. Itu jawab dia kan. Dia pusing. Wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Dia kata memang tabiat perangai suka bantah. Ni lah orang. Dia kata kat menantu kan. Tapi tak kata depan-depan. Dia pusing, dia cakap kau faham sendirilah. Aku menyampah tengok muka kau. Ada je jawapan dia. Bukan kau nak kata lain. Tak ada, kau jawab Tuhan tak kejutkan aku. Ni tuan-tuan, perangai manusia. Cakaplah macam mana pun, dia mesti bantah dia. Tak bantah tak nama manusia. Kalau tak, Tuhan tak sebut dalam surah Kahfi kan, ayat 54 tu dia tak sebut lah. Buat apa sebut? Sebab nak kata perangai kita tu kan? Cakap benda elok pun dia jawab kan? Kita tak boleh paksa-paksa Syekh, kubur masing-masing. Dia dua jawab. Kadang-kadang nak marah pun juga, tapi nak marah pun tak guna juga kan? Bukan ada kesudahan pun nak marah ni kan. Saya sekarang ni tak ada nak marah tuan. Saya tanya, dah sembahyang tuan? Belum. Sembahyang lah tuan, berdosa tak sembahyang ni kan. Kita pun tak tahu bila Allah Ta'ala nak panggil, besok apa nak jadi depan Tuhan kan. Kau nak ikut, tak nak ikut sudah kan. Pulang lah. Besok yang nak kena jawab kau kan aku. Kau kata aku tak ajak, tak negur, tak suruh, aku dah ajak, aku dah suruh, aku dah cakap. Kau tak nak ikut, kau punya bersalah. Mana aku tahu. Besok kau jangan sabit dengan aku. Dia tak suruh pun. Kan, siapa tak suruh? Buka kamera video balik semua tengok. Kan. Saya tu tak marah tuan. Mayang tuan, berdosa tak sembahyang. Jangan. Umur kita ni tak tahu bila Allah panggil. Dah habis besok tak dapat nak sembahyang dah. Nak minta balik pun tak dapat. Sembahyanglah tuan. Kubur masing-masing Syekh. Kalau kena hukum pun saya kan tuan. Pulanglah. Kan? Puas hati dapat jawab kan? Tak apalah. Depan Tuhan sok jawab sangatlah nak jawab macam mana. Pada keadaan yang demikian itu, manusia akan merasa setiap peristiwa menjadi sedemikian berat dan sangat membebani. Ialah bila dah terletak pada tempat dia, rasa berat lah kan. Ialah bukan kerja kita, orang suruh buat, berat lah bagi kita kan. Tak kerja kita disuruhnya buat, tak gila kita buatnya. Ni bukan kerja saya ni.
buat je lah. Kita pun tak kerja aku kau suruh Zal. Patutnya kerja dia tu, dia bersenang-senang tapi tak buat. Akhirnya timbullah dengki, timbullah dendam. Kan? Sebab kau tak adil buat aku. Kemudian dia kata, seluruh sudut kehidupan ini menjadi semakin gelap gelita dan kebencian, kedengkian serta dendam kesumat pun mudah bergolak dalam hati dia. Bila tak kena kita kan, kerja orang kita pula nak sudahkan, apa hal? Kita pun rasa geram ya. Yang patut buat tak buat, relax, tidur-tidur baring, pergi berjalan, menyembang. Yang patut kita tak buat, kita kena buat. Tak angin satu badan di batang. Apa hal ni? Ni sudah tak betul ni. Kan? Kerja aku, kerja engkau pula aku nak buat. Kerja engkau bersenang-senang. Kerja aku nak buat, kerja engkau aku nak buat. Timbul tak benci, timbul tak marah, timbul tak dendam. Ni sudah tak adil ni. Kan? Bila tak adil, macam-macam cara lah. Itu yang akan menjadinya kebencian, dendam, kesumat dan sebagainya. Jadi itu sebab meletakkan sesuatu ni penting tuan-tuan. Letakkan pada tempat dia. Siapa punya hak buat, siapa punya kewajiban tunaikan. Dan akibatnya, semua itu membuat seseorang hidup dalam dunia khayalan dan ilusi. Ia akan memandang setiap hal di dunia ini musuhnya. Ia menjadi mudah curiga, merasa setiap orang di sekelilingnya sedang berusaha menyingkirkan dirinya. Ialah kadang-kadang timbul dah marah tu, dah takut dan sebagainya, ada lah dalam hati kan. Ialah macam orang nak nyanyikan kita ke, orang nak zalimi kita ke, semuanya ada dalam hati kita akhirnya. Dan dia akan selalu dibayangi rasa was-was dan kekhawatiran bahawa dunia ini setiap saat akan merenggut kebahagiaannya. Demikianlah maka orang seperti itu sentiasa hidup di bawah naungan awan hitam kecemasan, kegelisahan dan kegundahan. Dahlah kita memang sifat itu. Innal insana khuliqa halu'a, dah memang sifat resah, gelisah, gundah gulana. Datang pula benda-benda ni, lagi bertambahlah gesah gelisah kita. Kan? Kita dah ada penyakit hati, datanglah penyakit hati lain. Itu yang kata Tuhan, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dia datang nak tambah lagi, tokok lagi. Sebab kita kena jaga tuan-tuan, meletakkan sesuatu biar pada tempat dia. Sebab keadilan ni bukanlah menghukum je tuan-tuan, meletakkan sesuatu kat tempat dia pada dasar dia, itulah keadilan. Ialah macam anak lah, anak universiti belanja sekian, anak sekolah rendah belanja sekian. Tak sama tuan, abah tak adil. Kenapa? Abang dapat banyak, saya dapat sikit. Kau jawab apa? Dia satu. Abang kau tahun satu kat universiti, banyak nak pakai duit. Kau dah jah satu, apa yang kau nak pakai? Kan? Dia kata abah tak adil tu tak. Abah bagi belanja, abang dapat 200, saya dapat RM2. Ni saya nak tuntut ke akhirat besok. Banyaklah kau. Jadi tuan-tuan, bukanlah itu namanya keadilan. Nampak macam tak adil, itulah keadilan. Meletakkan keadaan yang sebenarnya, bersesuaian dengan keadaan dia. Kau dah jah berapa sekolah? Kau dah jah berapa? Lain. Kau anak lelaki, kau anak perempuan. Anak perempuan aku belikan tudung, anak lelaki aku belikan songkok. Adil punya pasal, anak perempuan aku belikan songkok, anak lelaki aku belikan songkok. Bangang nama. Nak bagi adil. Oh, abang songkok, saya tudung. Mana acil aku ni? Kau perempuan. Situ kalau kita tengok pembahagian harta dalam Quran kan, orang lelaki dapat berapa? Orang perempuan tu. Nampak macam, tengok tak adilnya Islam ni. Apa dia dapat lebih, aku dapat kurang. Nampak, memang nampak macam tak adil. Tapi Tuhan sifat dia maha mengetahui siapa nak tanggung siapa. Kan? Kan? Tapi kalau macam ni 9 Prof kan, lain. Ni 9 lain Prof. Sebab kita lagi hebat ilmu kita daripada diorang ni kan.
Dia orang ni tak sehebat ni 9 bro. Ni 9 bagi perempuan mesti lebih. Sebab nanti kalau kau cerai dia nak pergi mana? Tengok orang ni 9 fikir jauh, nampak? Bukan. Ni kau fikir lelaki nanggung. Kau orang perempuan besok diceraikan macam mana kau nak pergi? Kalau tak faham, jangan memandai-mandai, kata Datuk Atan. Terus aku diam, lantak lah kau. Akhirnya di 9 banyak rumah yang tinggal kan. Janganlah tinggal. Sebab kau tak boleh duduk rumah tu. Bagi kat anak perempuan. Bila kat anak perempuan, dia nikah dengan orang luar. Contoh dia nikah lah dengan orang Pahang, orang Johor kan. Dia pun bawa lah bini dia pergi Johor. Rumah tu siapa nak duduk? Tanah tu tanah dia. Rumah tu rumah dia. Kau mana duduk? Kau siapa? Akhirnya rumah tu mereput. Lama-lama hantu pun duduk. Rumah dah reput, kita lalu bunyi terap. Rumah tu kan kau perasan tak? Macam-macam bunyi aku tengok. Aku ingat rumah tu dah berhantu ke tu. Dah berhantu lah rumah tu. Bukan berhantu, nak untu. Tak ada siapa dah duduk. Banyak. Dia tanya bro, ni orang ni bilang, tahu dia tanah-tanah banyak yang tinggal, banyak yang tak ada orang duduk. Saya kalau balik Pulau Gembau ke, kalau bilang kan, dah tak ada orang dah ustaz. Dia kata, siapa nak duduk sini ha? Ni tanah sianu, mana orang ni? Dia ni ikut laki dia. Habis siapa duduk? Siapa dah duduk? Tak ada lah siapa duduk. Dia tu? Ya, dia duduk. Tuhan kata kau ikutlah hukum aku. Kau degil. Nak bantah juga. Kan bila aku cakap, dia kata ustaz ni mempertikaikan. Bukan. Quran dah susun elok, ikut je lah. Elok dah susun. Kau lah pandai-pandai. Kalau diceraikan besok, mana nak duduk? Itu yang kau fikir. Apa guna hukum syariah yang ada? Hak isteri apa? Nafkahnya siapa tanggung? Kalau bercerai, macam mana yang dibuat? Apa yang dibagi? Semua ada. Itu yang kita fikir kan. Fikir orang perempuan dapat lebih pada orang laki-laki. Itu Negeri Sembilan tu dululah kot. Sekarang tak tahu aku dah. Aku tak duduk Negeri Sembilan dah, mana aku tahu kan. Sama ya? Sama ya, aku tak tahulah kan. Itu tuan-tuan cakap tu, Prof pun ngangguk. Prof kata, Prof jangan besok dihalau kat Negeri Sembilan. Kan Prof. Kan. Prof pandai-pandai kan. Aku pun tak berani nak tegur. Aku cakap, bila orang bagi tanah apa semua, aku tak tahu diam kan. Ustaz, apa hukum ni Ustaz? Orang perempuan dapat lebih, orang lelaki dia. Kat mana ni? Negeri Sembilan. Ustaz Negeri Sembilan kan? Orang Sembilan tapi duduk KL lah. Takut nak jawab. Takut. Ya, kalau kau silap jawab, aku dah panggil. Boleh berjawab lah aku. Jadi aku diam lah. Lantaklah kau, aku cakap kan. Aku pun tak ada tanah. Apa nak perkisahan kan. Asyhadu an la
Kita sambung sikit kita lah. Kita sambung sikit insya-Allah. Okey. Menyebarkan desas-desus yang dapat menggelisahkan orang lain sangat dilarang oleh syariat dan termasuk tindakan murahan. Ni. Kadang cerita tak tahu cerita bila kita sebarkan kan. Oh, kau jangan nak kiamat dah ni kan. Oh, risau orang tengok kan. Sampaikan nampak kubah masjid Nabi tukar warna lain pun jadi masalah kita kan. Oh, kau jangan dah nak kiamat ni kot kata dia. Bawa bertenang Syekh kan. Tak ada apa pun tanya. Nampak pula batu-batu dah hijau penuh dengan rumput. Ada masalah. Hantar pula mesej. Ni tanda-tanda kiamat ni, mana ada batu hijau sekarang dah batu pun jadi hijau kata dia. Dah lah, tak payahlah tuan-tuan. Yang terbaru ni dihantar pula salji di Mekah. Itu bila, bukan sekarang ni. Sekarang tak ada dah salji tu. Dulu. Kan? Bukan dekat sini, bukannya dekat tanah haram tu. Kan? Dia pun salji. Orang pun dah mula cemas dah kan. Oh, ini tanda ni kot dia. Memang dah dekat sangat nak kiamat. Tak payahlah. Jangan sampai-sampaikan benda-benda yang merungsingkan, merisaukan orang dan sebagainya. Janganlah. Kita pun tak sahih. Yang sahih yang saya tahu sekarang ni di Saudi, kalau kita berjalan, kalau kita keluar ke bandar, ke pekan, tak boleh pakai jubah yang baju tidur tu. Tu sahih. Kena denda 300. Jubah yang baju tidur tu, yang kan kita selesa pakai tu kan. Ni kan. Yang pendek tu kan. Selesa tau kita pakai kan. Dah tak boleh lah pakai. Tapi saya tak tahu lah kat masjid saya tahu. Tapi saya tanya kawan, dia kata fi ayi makan. Maknanya di mana-mana saja. Macam baju tuan ni, dia tak boleh. Di Mekah tak boleh. Denda 300. Tapi saya tanya kat masjid macam mana? Takkan benda itu pun jadi masalah. Bukan tak tutup aurat kan. Kita selesa kan. Tambah panas kan. Pakailah macam tu. Lepas tu saya tanya, dia pun jawab, dia kata fi ayi makan, dia kata di mana saja kamu berada di Mekah pakai macam ni kena denda 300. Aku cakap Arab dah pening apa, mengigau apa. Pening tu. Pening tu duit dah tak ada pun. Sampai itu pun nak taram ni kita. 300 tu. Fine dia. Kan? Tapi kalau di luar mungkinlah kan. Tapi kalau di tanah haram tengah orang nak pergi semayang pun jadi masalah, pakai itu pun kena denda 300. Tangkap Arab tu diselimut dengan baju tu. Saya tanyalah pasal kawan hantar mesej, Syekh, kau tahu tak undang-undang baru di Saudi? Apa dia? Dia kata sekarang ni kau tak boleh pakai baju tidur. Itu dia pakai baju tidur lah tu kan. Bila lah aku pakai baju tidur? Baju yang entah pakai yang lengan pendek tu lah yang selalu entah datang sini tu. Dia kata pakai tu. Sekarang ni denda 300 rial tu. Siapa suruh siapa denda? Kerajaan Saudi. Apa dah tak berduit? Tu saya lah. Tapi mungkin di Saudi, di tanah haram tak tahulah. Tapi saya rasa sebab dia kata umum. Saudi ni dia punya undang-undang kat bibir kan. Dia bukan ada black and white pun. Kalau dia tukar itu tukarnya. Dia bukan peduli kau siapa. Tu saya teringat dulu kan, masa peksa lah kat Universiti Azhar kan. Masa peksa kan, kita pergi pukul 3 tu. Hari ni tak ada peksa. Tak ada. Jadual ada. Tak ada. Tukar minggu depan. Balik. Kita pun balik lah. Kita jadi lurus, dia suruh balik dah. Baliklah kita orang ni. Pelajar-pelajar semua balik. Mah. Tak ada peksa. Lega hari ni tak ada peksa. Okay. Sampai rumah, duduk. Besok pagi tu pergi tanya,
Semalam tak ada periksa kan? Ada kita. Hah? Aduh. Berlambak tak lulu. Dia tak datang. Dia yang kata tak ada, minggu depan kata dia. Dia boleh suka-suka hati. Arab kan dia tak ada loh. Dia bukan ada black and white. Masa itu bila dia kata tak ada, lepas tu cakap lah, tak ada. Aku tunggu selagi tak habis pukul 6 aku tak balik. Tunggu bodoh. Tak ada baru balik. Dia kata tak ada pukul 3 tu. Sekarang pukul 5 dia masuk besok. Tengah lah kau. Kan? Dia tak ada, dia tak undang-undang tak macam Malaysia lah dia punya. Tak ada, ada, tak ada macam tu. Ni dia buat undang-undang macam tu lah. 300 macam visa itulah. 2000 lepas tu tak ada lah. Orang ada bayar tukar pasport, tak ada lah. 500 cuba ke dah. Ada macam tu. Ni yang terbaru ni visa pelancong. Saya tanya kawan, boleh pakai ke visa pelancong? Dia kata insya-Allah bulan 4 ni dia orang nak tutup visa pelancong untuk non muslim. Orang muslim boleh. Dia suka-suka hati dia yang sebulan 2 tu dia nak buat apa dia buat, dia punya masalah. Negara dia kau nak marah pun kau bukan negara dia, kau tak ada datang lah cakap banyak apa. Kan? Tutup dah. Kejap. Nabi. Dan itu hanya akan dilakukan oleh orang-orang miskin, nilai-nilai moral dan jauh dari ajaran-ajaran ketuhanan. Begitulah maka mereka mengira bahawa tiap-tiap teriakan yang keras itu ditujukan kepada mereka. Mereka itulah musuh yang sebenar. Surah Al-Munafiqun, dia kata jangan sebarkanlah benda-benda tak baik ni, yang merunsingkan, yang mencemaskan ni. Jangan kalau tak sahih, tuan-tuan. Tak bagus. Itu juga perkara yang tak sepatutnya kita lakukan, tuan-tuan. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita sambung lagi di bulan yang akan datang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma aghnina bil-ghina bil-hilmi wa akrimna bit-taqwa wa janna bil-afiyah wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.